Pengakuan bekas peguam negara berhutang wang waris Sulu satu tamparan yang merosakkan, kata Peguam Sabah. Kota Kinabalu, pengakuan berhutang wang kepada waris Sulu yang mengaku diri sendiri dalam surat yang dikaitkan dengan bekas peguam negara Tami Thomas dilihat sebagai tamparan yang merosakkan kes Malaysia. Peguam terkenal Sabah Roger Chin berkata kandungan surat Thomas jelas dipercayai oleh pihak yang menuntut Sulu dalam tuntutan timbang tara Madrid dan Paris mereka terhadap Malaysia. Dalam undang-undang, pengakuan berhutang hampir selalu membawa maut, katanya ketika ditanya mengenai surat yang ditulis Thomas pada September 2019 kepada peguam waris Sulu yang mendakwa menuntut $33 bilion. Dalam surat itu, Thomas dilaporkan kesal kerana pembayaran telah dihentikan pada 2013 dan berkata Malaysia kini bersedia untuk membayar waris Kesultanan Sulu yang tidak berfungsi semua tunggakan dari 2013 hingga 2019 berjumlah RM48,300. Itu adalah pengakuan berhutang wang. Ia pasti akan merosakkan kepada Malaysia, kata Chin, sambil menambah bahawa dia tidak melihat dalam surat itu bahawa tawaran itu dibuat tanpa prejudis. Mengenai pendirian Thomas untuk tidak mengiktiraf bidang kuasa Mahkamah Sepanyol untuk menimbang tara dakwaan Sulu dan tidak mempertahankannya di mahkamah tersebut, sementara hanya mengambil jalan untuk menyalin surat kepada Hakim Sepanyol, Chin berkata menyalin surat itu adalah pengakuan yang wakil Malaysia sedar tentang kes itu. Saya sentiasa menghadapi masalah dengan pendirian ini. Dengan mengabaikannya, ia tidak membuatkannya hilang dan dengan menyalin surat itu, ia mengakui anda tahu mengenainya. Jadi pada dasarnya anda berkata anda tahu perkara itu dan kemudian mengatakan anda akan mengabaikannya dan membiarkan mahkamah melakukan apa yang ia mahu, katanya, sambil menyatakan bahawa beberapa peguam lain mungkin mengambil pendekatan yang sama seperti Thomas. Tetapi saya tidak akan mengambil pendekatan itu, kata Chin, sambil menambah bahawa dia akan melakukan pembelaan yang kuat terhadap tuntutan waris. Beliau berharap lebih banyak latar belakang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara untuk mengetahui mengapa bayaran tahunan RM5,300 kepada waris Sulu dihentikan sejak 2013 selepas pencerobohan Lahad Datu. Beliau berpendapat bahawa pemberhentian pembayaran pada 2013 sepatutnya disusuli serta-merta dengan tindakan undang-undang di Mahkamah Sabah untuk menghentikan pembayaran dan mewujudkan hubungan antara penceroboh Lahad Datu dan waris Sulu. Bekas Ketua Menteri Datuk Yong Teck Lee juga bersetuju bahawa surat Thomas dan kandungan bukunya Kisah Saya Keadilan di Padang Belantara yang merujuk kepada kes Sulu jelas merosakkan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan Sulu. Yong, seorang peguam dan Presiden Parti Progresif Sabah, berkata Thomas pada dasarnya mengakui bahawa geran Sulu 1878 masih sah dan Malaysia telah silap dari segi undang-undang dalam menghentikan pembayaran. Surat beliau menawarkan bayaran adalah yang paling merosakkan, katanya sambil menambah kandungan buku itu digunakan sebagai bukti oleh peguam waris. Saya rasa Thomas membentuk pendapatnya hanya berdasarkan kertas timbang tara. Ia terlalu sempit melihat isu itu, katanya. Yong berkata beliau tertanya-tanya sama ada Thomas telah berunding dengan bekas Menteri Undang-Undang de facto Kerajaan Pakatan Harapan Datuk VK Liew sebelum menjawab surat tuntutan daripada waris Sulu. Jika dia tidak berunding dengan Liew sebelum mengeluarkan surat itu, maka dia melakukan kecuaian yang teruk. Saya juga akan terkejut jika Liew tidak tahu, katanya merujuk kepada pemimpin parti warisan Liew yang meninggal dunia pada akhir 2020. Yong juga menyatakan bahawa Thomas kelihatan kurang kesedaran tentang isu tuntutan Sulu dan menegaskan bahawa semasa webinar Persatuan Undang-Undang Sabah SLS pada April, Thomas telah mengakui bahawa dia tidak mengetahui fakta sejarah dan semasa. Pada 28 Februari, Mahkamah Timbang Tara Paris di bawah penimbang tara dari Gonzales tanpa menganugerahkan waris Sulu $14.92 bil RM66.40 bil daripada Malaysia. Pada Julai, Malaysia berjaya mendapatkan perintah penangguhan daripada Mahkamah Atasan Perancis dan kini sedang berusaha untuk membatalkan keputusan itu. Bagaimanapun, di sebalik perintah penangguhan, peguam waris yang berpangkalan di London menggunakan keputusan di bawah Konvensyen New York untuk merampas aset dua anak syarikat Petronas di Luxembourg minggu lalu.
Penganugerahan oleh Stamper itu dibuat selepas Mahkamah Atasan di Sepanyol mengeluarkan perintah penggantungan ke atas kes yang telah dimulakan di Madrid. Stamper memindahkan timbangtara ke Paris untuk memberikan award itu, memutuskan bahawa Perjanjian 1878 adalah perjanjian pajakan swasta antarabangsa komersial. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.